Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi boleh dipantulkan. Di akhir pembelajaran, murid-murid boleh memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. Apakah itu pantulan bunyi? Pantulan bunyi terhasil apabila bunyi terkena pada satu permukaan yang keras. Bunyi boleh dipantulkan pada satu permukaan yang keras. Dipantul maknanya dia kena pada permukaan keras dan dia akan terpantul semula. Kena pada permukaan keras dan akan terpantul semula. Macam cahaya boleh dipantulkan. Kita tengok contoh bunyi boleh dipantulkan apabila kita menjerit di dalam gua. Okay, macam masa bila? Contoh kalau kita jerit dalam gua. Hello, 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 hello. Bunyi itu akan bergema ataupun berulang-ulang kali. Itu bermakna bunyi itu boleh dipantulkan. Contoh cikgu bagi yang pertama dekat sini iaitu menjerit di dalam gua. Kita tengok contoh yang kedua iaitu menjerit di dalam dewan yang kosong. Mesti dewan yang kosong, dewan yang penuh, dewan yang ada langsir, dewan yang ada meja, dewan yang terbuka macam dewan sekolah kita, tak boleh melakukan pantulan bunyi, takkan terhasil. Tetapi apabila di dalam dewan tertutup, dewan kosong, tak ada apa-apa, kita menjerit ataupun kita berkata dengan kuat, bercakap dengan kuat, akan berlaku pantulan bunyi. Baik, kita tengok pula fenomena pantulan bunyi dalam kehidupan harian kita. Okey, kita tengok yang pertama iaitu gema. Gema yang tadi itulah. Gema bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan keras. Contoh dalam dewan kosong dan di dalam gua. Okay, itu fenomena yang pertama dalam kehidupan harian kita. Maknanya benda yang boleh berlaku dalam sekeliling kita. Yang pertama gema. Okay, kita tengok yang kedua. Fenomena yang kedua iaitu fenomena yang kedua iaitu fenomena ultrasonik. Okey, baik. Fenomena ultrasonik iaitu bunyi yang tak dapat didengar oleh manusia tetapi didengar oleh haiwan sahaja. Jadi ultrasonik ni kita manusia memang tak boleh dengar tapi hanya haiwan saja yang boleh dengar. Contoh haiwan yang boleh dengar ultrasonik ni, haiwan ni hebatlah ya. Kelawar, haiwan ikan lumba-lumba dan ikan paus. Ni contoh 3 ekor haiwan yang boleh mendengar ultrasonik. Manusia tak boleh dengar ultrasonik. Kita tak mampu untuk mendengar ultrasonik tapi Allah bagi kelebihan kepada 3 ekor haiwan ini untuk mendengar secara ultrasonik. Okey, baik, kita tengok fenomena yang ketiga. Fenomena yang ketiga iaitu sonar. Sonar ni ialah teknologi untuk bantu kita manusia sebab kita tak mampu untuk dengar secara ultrasonik macam haiwan. Jadi teknologi dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita boleh melakukan pantulan bunyi secara ultrasonik yang mana haiwan saja boleh dengar untuk mengesan objek di dalam air, di dalam laut, di dalam sungai ataupun di dalam organ badan. Kalau kita tengok contoh kat situ, kalau selalu kita tengok mak-mak kita kalau mengandung nak cek baby dalam perut, so kita akan gunakan kaedah sonar. Kita tengok contoh kat situ, sonar menggunakan kaedah sonar dan untuk kita mengesan objek di dalam laut. Contohnya nelayan, teknologi dalam perikanan untuk mengesan kat mana kawasan yang banyak ikan. So dia akan pancarkan sonar tu ke dalam laut untuk mengesan kawasan yang banyak ikan. Bila sonar tu dapat mengesan banyak ikan, kawasan tu dia akan berhenti, nelayan akan berhenti untuk tangkap ikan. Baik, kita akan tengok rumusan kita pada hari ini iaitu 3 fenomena pantulan bunyi dalam kehidupan harian kita. Ingat ya, ada 3 saja ya fenomena pantulan bunyi. Yang pertama gema, iaitu jeritan di dalam gua ataupun di dalam dewan kosong. Yang kedua ultrasonik, iaitu haiwan saja yang mampu mendengar ultrasonik ni, iaitu contoh dia ikan paus, ikan lumba-lumba dan kelawar.
Okey, yang ketiga iaitu teknologi sonar, iaitu teknologi pantulan bunyi ultrasonik untuk manusia sahaja. Sebab manusia tak boleh dengar ultrasonik, manusia boleh dengar dengan bantuan teknologi iaitu sonar untuk mengesan objek di dalam air atau dalam badan manusia. Baik, cikgu rasa ini saja untuk hari ini. Kamu akan buat latihan yang cikgu akan lampirkan selepas ini. Terima kasih.